Bagus. Ada wajah-wajah dia lakah kepala kita begitu je. Jadi saya pun kena langkah kepala biasa, dah tahulah. Kena langkah ni mesti badui. Hak jenis duk kapung tak 31. Tengah Syekh mengajar dia, bangun Syekh, apa mu ni? Keluar fatwa syahid pada Saddam Hussein. Saddam Hussein bunuh keluarga mu. Tak erti ke? Begitu. Syekh waktu itu senyap, duduk, berair air mata dia, air mata dia bangun, dia tinggal macam ni. Duk mengajar. Nak sebut siapa yang tak sedih keluarga dibunuh, tapi apa yang termaktub dalam kitab Allah dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Demikian para ulama berhukum. Apatah lagi hakim. Ini semua konsep keadilan. Sebab tu yang dinilai adalah hujjah dalam agama ini. Kul hatu burhanakum, bawa mari bukti, bawa mari hujjah. Ni yang agama ajar. Nak tuduh siapa-siapa dia ni salah sekian-sekian, dia ni liberal, bawa keluar bukti. Kita kemukakan hujjah. Perkataannya sekian-sekian, menurut syarak salah, syarak kata sekian-sekian, itu bukti. Perkataannya tarikh sekian-sekian. Contoh. Itu contoh. Ni tuduhan atas angin, tak boleh. Itu haram. Itu menjadi penyebar fitnah. Kalau barang kita tak ada bukti. Saya sebut satu lagi last. Nanti insyaAllah bulan depan kita sambung bab sumpah dan saksi. Ni penting, supaya lepas ni apa, kita faham kaedah hukum dan hakim, penghakiman dalam Islam. Kawan-kawan kita berlaku satu isu, kita faham lah, syarat tunjuk begini, saya dah ajar. Kawan-kawan saya mati besok lepas dah. Ni tuan-tuan duk percaya juga bulletin utama. Contohlah. Yang kedua, keterangan al-bayyinah dan jenis-jenisnya. Bagaimana yang disebutkan al-bayyinah ini ataupun bukti keterangan ini, jenis-jenis bukti. Alim ulama telah bersepakat yang dimaksudkan al-bayyinah ini adalah persaksian. Justru dengan persaksian ini dalam kebanyakan waktu terserlah kebenaran dan tampaklah kebenaran orang yang mendakwa ini. Disebabkan persaksian ini bergantung pada penglihatan mata kepala dan kehadiran di sesuatu tempat yang berkaitan dengan kes tersebut. Al-bayyinah adalah berbeza-beza, dan ianya adalah persaksian yang bergantung pada suatu bidang kes dakwaan dan kes-kes yang wujud akibat daripadanya. Dan telah sabit daripada syarak 4 jenis persaksian itu. Pertama, alim ulama sepakat dalam bab bukti bayyinah ini, keterangan ini, saksi ini menjadi bukti dengan mata kepala mereka. Dan setiap kes dia mengikut jumlah tertentu, berapa orang saksi. Dia ada beberapa bentuk saksi. Dan kerana saksi ini cukup penting, orang yang mendakwa, orang yang didakwa, mereka mesti bawa. Kedua mereka akan bukti. Dan yang pelik orang kita ni, dia tuduh orang, orang yang kena keluarkan bukti, tak kebanggaan. Ni yang banyak berlaku kat Malaysia ni. Saya tak tahulah, pening berlaku. Jadi bila mana dia tuduh orang, dia yang kena keluarkan bukti, bukan orang yang dituduh kena keluarkan bukti. Dia dulu keluarkan bukti. Setelah dia keluarkan bukti, yang didakwa tak dikeluarkan bukti, membalas. Itu kaedah. Setelah dua-dua tak dapat hakim, maka bersumpah. Hakim tak boleh keluar keputusan, contoh, maka bersumpah. Dua-dua sumpah laknat. Begitu. Jadi konsep al-bayyinah ini, kesaksian ini ada 4 jenis. Jenis pertama, nanti saya akan urai. Kita kena tahu 4 jenis. Pertama, saksi atas perbuatan zina. Berapa jumlahnya, bagaimana kaedahnya, kita akan terang bulan depan. Saksi yang kedua, persaksian atas kes bunuh, bab bunuh. Syarak ada, letakkan garisan. Dan yang ketiga, saksi dalam mengisbatkan ataupun menetapkan hak-hak yang berkaitan tentang benda.
nak mengaku benda ni hak kita, milik kita, tanah kita, sekian-sekian, maka di sana memerlukan ada kaedah. Dan yang keempat, saksi atas perkara-perkara yang menyentuh hal ehwal kaum wanita yang kebanyakannya tidak diketahui oleh kaum lelaki. Saksi ke lagu mana? Kes apa? Kes contoh, ni contoh. Bab kelahiran, anak ni anak zina ke tidak? Contoh. Kegadisan ataupun dara. Ni ada kaedah khusus. Bukan untuk kecet lelaki begitu begini tak. Dia ada kaedah dia. Kesaksian bab penyusuan anak susu, tak susu. Ini ada kaedah. Ni bab kaum wanita, bab yang melibatkan wanita, kaum lelaki tak tahu. Maka di sana ada kaedah. Yang ni kita akan cerita nanti insya-Allah. Dan saya kira itu sikit sebanyak kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Dan sekiranya hadirin-hadirat ada soalan, dipersilakan tanya soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, Allah Ta'ala alam. Sila. Ya. Pengelaran dadah yang kerajaan lakukan sekarang, dia kaedah tadi yang saya sebut, hukum seorang darah ini halal dibunuh yang Nabi SAW sebut. Tapi di sana ada lagi hukum-hukum yang disebut selain daripada hudud, qisas, disebut ta'zir, melihat mudarat yang dibawa kepada masyarakat. Bagaimana ulama keluar, dia mesti ringan daripada hukum hudud dan ta'zir. Dia mesti ringan daripada hukum hudud dan qisas. Ulama kena tengok kesesuaian. Yang tu bagaimana yang diputuskan oleh para ulama. Kalau dia menjadi bahaya betul, sebagaimana burah jatuh hukum bunuh burah pemberontak, memberontak dengan senjata, jatuh hukum bunuh burah ni. Dan begitu yang mengancam orang awam sehingga ke peringkat apa, menyebabkan rosaknya umat melampau-lampau. Maka itu yang diputuskan oleh para ulama. Ulama ada kaedah hukum. Dan ada bahagian, bukan kita tolak semua yang ada pada hukum negara ni, tak semua. Ada yang baik. Cuma di sana ada yang tidak menepati syarak, yang mesti menepati syarak. Wallahu ta'ala alam, sama yang mana keputusan para ulama lebih maklum apakah ia bersesuaian dengan syarak. Yang ni ada ulama fiqh yang faqih daripada yang keluarkan hukum, yang lebih layak menjawab. Tapi dalam bab-bab boleh beri mudarat besar, mereka layak untuk keluarkan hukum yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Para ulama yang faqih yang tahu lebih maklumatkan, mereka lebih layak menjawab. Gitu. Jadi tak semua yang diputuskan itu salah. Tapi tak semualah, tak boleh semua perkara dijatuh hukum bunuh. Contoh mencuri pun nak jatuh hukum bunuh juga. Tak boleh. Mesti tengok hal mudarat tu bentuknya macam mana. Ulama akan tengok pula maslahah ammah, maslahah ataupun kepentingan umum dan sebagainya. Kaedah sadu zara'i, dia banyak kaedah penutupan jalan kerosakan. Ni semua ulama akan putus. Dia melalui kaedah hukum tertentu. Sebab tu ada yang disebut sadu zara'i dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi? Tak ada. Saya kira itu saja. Dan mudah-mudahan ia memberi manfaat. Dan insya-Allah bulan depan kita akan bahas apa yang kaedah penyaksian dalam perbuatan zina, dan semua kaedah. Dan kebetulan sebab penyaksian zina ni dia melibatkan antara isu semasa juga. Kes tajassus, G25 dia kata apa, tak boleh. Orang nak berzina ke orang nak kena, tak boleh takat basah. Dan ada mufti kata tak boleh tajassus. Bagaimana kaedah ni dalam Islam? Tajassus ni mengintip. Bagaimana, apakah yang Jabatan Agama hari ni lakukan menepati kaedah syarak? Ini nak tengok. Mereka akan dibahaskan. Wallahu ta'ala alam. 20 tahun di Syahrawi yang 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 20 tahun di Syahrawi yang
Ya, hari jenazah gitu gini. Ya masyhur. Wallahu taala alam. Kebenaran kisah tersebut saya pun tak tahu, saya pun tak pernah mengaji dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Boleh jadi anak murid yang dekat pada cerita. Kalau itu daripada mulut Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka benarlah daripada mulutnya. Tapi kebenaran sesuatu perkara itu mesti dihujahkan dengan Quran dan hadis, apatah lagi melibatkan agama. Nah, mimpi ada bentuk isyaratnya kebaikan. Mimpi jumpa Rasulullah itu satu nikmat yang besar. Tapi mimpi jumpa Rasulullah itu bukan menjadi bukti seseorang itu senantiasa benar. Hatta sahabat pun ada buat kesilapan. Nah, tabi'in ada buat kesilapan. Sahabat jumpa Nabi pun, bertemu Nabi pun ada buat salah. Mereka manusia. Jadi seseorang itu bukan diukur sebab dia jumpa Nabi maka dia benar. Jadi apa pun, yang penting hujan itu merupakan rahmat Allah. Nah, itu je. Orang kata hujan daripada air mandi jenazah Nabi begitu begini. Hujan itu daripada yang jelas hujan itu rahmat Allah. Ya Allah turun. Itu saja. Kadang-kadang orang kita ni ada sebahagian dia suka memburukkan suatu pihak, suka cari salah. Contoh, ada satu pihak dia bercakap, dia tidak mencari hujah yang benar, yang betul baik, menyebab dua-dua ni salah, dua-dua salah. Yang suka cari salah orang pun tak boleh. Yang salah, yang buat salah tu tetap salah, dia pun salah. Jadi kaedah dalam agama bukan begitu. Kalau salah kita tegur dia, tegur, tak boleh. Kalau dalam bab lain kita boleh tegur sahabat kita secara diam, kenapa tak boleh kita tegur orang lain juga secara diam? Kalau alasannya sebab orang ramai dengar begitu begini, nafikanlah. Nafikan. Tak perlu belasah batang tubuhnya. Itu kaedah agama. Tinggi belasah batang tubuh dia, bagi saya itu mengaibkan. Tak betul. Walaupun saya tak setuju dengan ustaz sekian, demi Allah saya tak setuju, tapi jangan mengaibkannya. Tok gambar muka, video sekali, kemudian maki hamu. Ni encik sekian-sekian, panggil encik ni, tak sebut dia ni teruk, tak betul. Kesalahan boleh disebutkan, tak betul sebut hujan ni daripada air mandi jenazah Nabi, boleh sebut begitu. Jangan letakkan atas batang tubuh. Bagi saya itu bukan kaedah yang berakhlak. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada diri saya, tuan-tuan, dan kepada mereka yang bertelinga. Dan semoga mereka seluruh diberi petunjuk, kerana seluruh mereka mempunyai niat yang baik untuk memberi kebaikan kepada ummah. Itu yang jelas. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan ni? Tak. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat kasih Allah. Jadi sebelum menutup majlis, saya memohon izin, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan maklum, ma'had yang saya bina ni merupakan hasil sumbangan orang ramai, dan penyelenggaraannya juga merupakan hasil daripada sumbangan orang ramai. Kerana para pelajar belajar dengan percuma. Hanya beberapa orang yang bayar. Sebab apa? Mak bapak mereka nak juga anak mereka masuk. Sebab mereka rasa mampu, nak juga anak masuk. Yang asasnya kita buat pada fakir miskin, tapi dia yang mampu ni nak masukkan anak, maka mereka bayar yuran. Adalah 2-3 orang. Jadi yang lainnya semua yang saya cari dana daripada sumbangan orang ramai, kerana saya nak bina sistem kaedah wakaf umat Islam, ma'had yang menjadi milik umat Islam, yang mana ia dibina dengan hasil daripada orang ramai, daripada ummah, dan dia datang juga kembali kepada ummah. Sebab tu sekalian hadirat-hadirat yang sudi memberikan sumbangan pada malam ini untuk penyelenggaraan, kerana penyelenggaraan ini, pengurusan ma'had tahfiz ini saja memakan RM15,000 sebulan. Sewa rumah, gaji guru, makan minum, api air, dan sebagainya.
Jadi sebab itu pada saya setiap malam inilah yang saya akan buat, bukan untuk diri saya tak pakai gaji tuan-tuan. Cuma saya buat ni, saya fikir untuk umat, harapannya supaya lahir generasi yang hafal Quran dan hafal hadis, dan supaya akhirat besok saya ada amal nak bawa bertemu Allah. Jadi tuan-tuan yang sudi nak bagi sumbangan ataupun nak taja pelajar, saya ni nak taja pelajar ustaz seorang, nak taja 300 setengah sebulan, silakan kita adu-adukan untuk menaja seorang pelajar. Satu surau kalau taja, saya kuliah 40 surau, seorang taja alhamdulillah. Nah, setakat ni tajaan baru dapat seorang, dua orang. Satu daripada surau Raihan, satu lagi daripada Masjid Nurul Hidayah, Dr. Hashim, dan seorang lagi Jumaah pakat-pakat. Jumaah surau setiap orang bagi RM10 sebanyak 35 orang setiap bulan. Maka jadi 350. Itu yang dibuat di surau Raihan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat benda sama pun, saya adukan. Boleh jadi saya ni ada ketika sakit, tak sihat, jadi tak boleh keluar kuliah, tak boleh cari dana. Jadi kurang-kurang dana tu dapat berterusan dibayar gaji guru, makan minum anak murid, yuran, dan dibayar apa, sewa rumah sebagainya. Jadi hadirat-hadirat sudi menyumbang, kita adukan. Mudah-mudahan insan ini lahir daripada hasil ummah dan kembali berkhidmat kepada ummah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh tasbih kafarah. Subhanallah.